Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 10 November 2023 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Ketua UMNO bahagian Parit, Datuk Muhammad Nizar Zakaria meluahkan simpati beliau terhadap rakyat Gaza yang masih terus berhadapan dengan kecaman rejim Zionis Israel. Katanya konflik di antara Zionis dan Palestin terus menjadi satu pertikaian yang berpanjangan meskipun berbagai cara telah dilakukan untuk membantu, namun sehingga kini bayangan penyelesaian tersebut tidak pernah direalisasikan Israel. Menurut beliau, kini korban perang yang dilakukan oleh rejim Zionis tidak hanya tertumpu kepada para pejuang tapi juga melibatkan nyawa orang awam, utamanya kanak-kanak dan wanita. Menjengah kembali pada tahun 2010 ketika beliau menjadi sukarelawan program Free Gaza Movement menerusi misi bantuan kemanusiaan dalam kapal MV Rachel Corrie, Nizar menyifatkan rejim Zionis sebagai zalim dan rakus untuk menggagalkan misi tersebut. Menurut beliau, ini kerana terlalu banyak penipuan dan manipulasi dilakukan. Mereka termasuk pengalamannya dilayani dengan kejam sewaktu ditahan oleh tentera Israel ketika berada di perairan antarabangsa sewaktu dalam perjalanan ke Gaza. Media melaporkan jumlah kematian akibat serangan berterusan Israel sejak 7 Oktober lalu kini semakin meningkat sehingga melonjak kepada 10,328 orang. Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puak Zakashi mempersoalkan mengapa saman sivil terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak masih diteruskan meskipun hutang wang Malaysia Development Berhad hampir selesai. Menurut beliau, Datuk Seri Najib Razak telah dijadikan mangsa konspirasi dan wang MDB digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan beliau. Jelasnya, ramai yang tak sedar hutang wang MDB hampir selesai dibayar dan perkara tersebut telah diumumkan oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan pada 7 November lalu. Beliau memaklumkan setakat 30 September 2023 bagi hutang wang MDB LRM 5.15 bilion dijangka pada tahun 2024 International Petroleum Investment Company IPIC akan membayar RM4.65 bilion dan ini bermakna hutang wang MDB sudah diselesaikan. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa projek Bandar Tun Razak Exchange TRX Bandar Malaysia oleh Wan MDB hampir siap dan ianya bakal memberi pulangan besar kepada negara. Katanya, apa yang menjadi persoalan ialah kenapa saman sivil menuntut 8 bilion US dollar dari Datuk Seri Najib Razak diteruskan sedangkan hutang wang MDB sudah pun diselesaikan. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia telah melaksanakan gerak kerja bagi memastikan pelaksanaan mantap sepanjang tempoh berkempen menjelang Pilihan Raya Kecil Kemaman yang bakal diadakan pada 2 Disember depan. Eskonya Tengku Muhammad Hafiz Tengku Danan yang diamanahkan sebagai pengarah Warum Pemuda UMNO Malaysia terbabit memaklumkan bahawa jentera-jentera Pemuda UMNO Malaysia telah siap siaga bagi meneruskan perjuangan parti dan mengembalikan sokongan orang muda kepada Barisan Nasional. Ujarnya, semalam Pergerakan Pemuda UMNO telah mengadakan pertemuan dan sesi taklimat bersama anggota jentera Pemuda UMNO Kemaman bagi persediaan dilaksanakan selari dari pelbagai segi. Jelasnya, jentera Pemuda UMNO sudah bersedia dan akan bersama-sama dengan jentera parti pelbagai peringkat bagi mengharungi apa-apa juga cabaran. Terdahulu, Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan kempen PRK Parlimen bermula pada 18 November ini iaitu Hari Penamaan Calon. Tindakan Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim menyokong kerajaan perpaduan jelas menunjukkan bahawa Perikatan Nasional tidak mampu membawa rakyat ke arah yang lebih baik. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kelantan, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata, Muhammad Azizi mengambil langkah yang tepat dan berani kerana memikirkan kepentingan rakyat Gua Musang. Jelasnya, politik yang berterusan tidak langsung menguntungkan rakyat dan sepanjang setahun selepas Pilihan Raya Umum ke-15, PN didapati semakin hilang arah tujuan. Katanya, tindakan Ahli Parlimen Gua Musang itu telah memberikan mesej yang jelas kepada rakyat bahawa Perikatan Nasional merupakan sebuah gabungan yang tidak mampu untuk membawa rakyat ke arah yang lebih baik. Sebuah akhbar melaporkan Ahli Parlimen Gua Musang daripada Perikatan Nasional Datuk Muhammad Azizi Abu Naim mengisytiharkan sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa pada Selasa lepas. Beliau turut memaklumkan keputusan itu dibuat bertujuan untuk memastikan kebajikan penduduk di Parlimen Gua Musang terbela dan akan terus mendapat pelbagai manfaat.
Penimbang Tara Sepanyol Dr. Gonzalo Stampa akan dibicarakan di Mahkamah Madrid pada 11 Disember ini atas 2 kes jenayah berkaitan final award kepada kumpulan Sulu. Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata Mahkamah Madrid sendiri telah menyiasat dan mengeluarkan tuduhan ke atas kesalahan yang dilakukan oleh Stampa dan jika didapati bersalah, beliau akan dikenakan hukuman penjara dan didenda oleh mahkamah berkenaan. Beliau yang kini berada di London untuk fasa ketiga tuntutan 8 individu yang mengaku sebagai waris kesusahan Sulu telah berjumpa dengan peguam-peguam melantikan kerajaan Malaysia dalam menangani tuntutan mereka. Menurut beliau, award yang diumumkan oleh Stampa ke atas kerajaan Malaysia sebanyak 14 bilion dolar USD dilihat sebagai satu fraud award kerana mahkamah yang melantik beliau sebagai penimbang tara ialah mahkamah yang sama yang telah menarik pelantikannya. Justru tuntutan kes jenayah yang dilakukan telah ditetapkan pendengarannya pada 11 Disember ini amat penting untuk mematikan segala tuntutan yang telah dilaksanakan oleh Stampa. Sekian sahaja daripada saya, Adib Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.